Okey, kerana masa tak berapa panjang, nak share dengan you all ni mu'alaf sebagai pendakwah. Boleh? Okey. Yang pertama sekali, ini adalah reward camp ataupun convert camp, doesn't matter. Clear ke? Semua tu istilah. Jangan gaduh tentang istilah. Yang kedua, bila kita memeluk agama Islam, kita dipanggil sebagai apa? Bila masuk Islam dipanggil sebagai apa? Mu'alaf ataupun saudara baru ataupun saudara kita. Betul? Kalau kita tengok di masyarakat kita, bila masuk Islam, selama-lamanya mu'alaf. Sudah 5 tahun masuk Islam, masih panggil mu'alaf. Dah 10 tahun masuk Islam, masih lagi saudara kita. Dah 20-30 tahun masuk Islam, dah jadi datuk, ada cucu, masih lagi panggil saudara baru. Sampai bila-bila pun baru je. Betul atau tak betul? Okey, tetapi kadang-kadang tanpa disedari, kita menimbulkan satu kasta kan. Yang mana lahir Islam berbanding dengan yang memeluk agama Islam. Macam ada satu kasta. Yang mana lahir Islam, kononnya kita sudah lebih lama Islam. Kita daripada kamu dulu-dulu sudah Islam. Kami lagi tahu, kami makan garam lebih banyak daripada kamu. Sebab tu dia kena penyakit darah tinggi. Lepas tu yang mu'alaf, walaupun dah 20 tahun masuk Islam, okey, macam saudara Firdaus Wong masuk Islam. Okey, saya takkan terkejut. Kadang-kadang ada juga panggil, inilah saudara kita mu'alaf yang memeluk agama Islam, datang bagi ceramah di sini. Sebab saya pun kena. Boleh faham ke? Tapi selepas dah habis ceramah, saya percaya dia akan kata, saya pun tak tahu siapa mu'alaf sekarang. Okey, dah jadi datuk pun dipanggil sebagai saudara baru. Tetapi brothers and sisters, jangan risau. Walaupun kita memeluk agama Islam, kita ada satu persamaan dengan sahabat. Kebanyakan sahabat-sahabat memeluk agama Islam. Betul ke tak betul? Sama dengan kita kan? Tapi kita panggil tak sahabat mu'alaf? Tak ada kan? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, brothers and sisters, nak tak berdakwah dengan keluarga kita? Siapa di sini ada mak ke, bapa ke, adik-beradik ke, saudara mara ke yang masih belum masuk Islam? Semua kan? Okey, nak tak kita berdakwah pada mereka? Nak? Okey, saya bagi tips untuk berdakwah, boleh? Yang pertama, kita ambil ayat Al-Quran. Dalam surah An-Nahl, surah nombor 16, ayat nombor 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Apakah maksud dia? Serulah semua, apa arti semua? Orang Islam dan bukan Islam, baik lelaki, baik wanita, baik dewasa, baik kanak-kanak. Seru semua ke jalan Tuhanmu, bukan ke jalan kamu, bukan ke jalan fahaman kamu, bukan ke jalan NGO kamu, ke jalan Tuhanmu secara bijaksana. Problem kita, kadang-kadang kita bijak sini tetapi tak bijak sana. Boleh faham ke? Dalam kita nak berdakwah, kita memerlukan kebijaksanaan, bukan hanya sekadar kebijaksiniin. Clear? Kemudian beri peringatan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, bukan kasar. Sis dekat belakang sana, yang dekat belakang tu ada selai rambut keluar, betulkan balik, masuk neraka nanti. Tak, relax. Takkan dari sini boleh nampak sehelai rambut, betul tak? Tetapi sound familiar tak benda ni? Sound familiar? Ni, tu. Kenapa ada tattoo dekat sini? Ni mandi hadas sambil wuduk, tak sah nanti. Sound familiar tak benda tu? Sound familiar? Kadang-kadang kita kasar dengan orang kan? Bila kita kasar dengan orang, apa akan berlaku? Dia akan rasa insaf lalu bertaubat. Ya ke? Tak, dia akan lari. Dalam kita nak berdakwah, jangan kita kasar dengan orang. Tegas perlu. Ada waktu kita perlu
Tegas. Tapi tegas tak sama dengan kasar. Betul tak? Dan bila kita berdakwah dengan keluarga kita, dia terima tak? Biasa tak terima punya. Biasa dia akan lawan balikkan. Dia akan debat dengan kita, betul? Kalau dia debat dengan kita, maka kita berhujah, berbahas dengan dalil yang paling cantik dan yang paling baik. Boleh faham ke? Clear? So bila jumpa dengan keluarga, jangan kasar dengan mereka. Okey? Kalau ada benda yang baik, kita cakap. Kalau tak ada benda yang baik, apa kita buat? Diam. Bila kita memeluk agama Islam dan bila keluarga dapat tahu, biasanya apa reaksi mereka? Marah. Kita balik rumah, mak bapak kita contohnya, dia akan marah kita, dia akan maki kita. Bila mereka marah atau maki, apa kita buat? Lawan balik ke? Tidak. Kita diam saja. Bagi dia marah, bagi dia marah, bagi dia marah. Biar dia curahkan perasaan dia. Boleh faham? Kita diam saja. Bila kita diam, apa akan berlaku? Ditambah marah lagi. Cakaplah, cakaplah. Tapi kita diam, jangan lawan balik. Lama-lama dia akan rasa bosan. Kalau tak percaya cakap saya, cuba anda bercakap dengan dinding. Dinding cakap balik tak? Tak ada. Berapa lama anda boleh bercakap dengan dinding? Cuba try test nanti. Betul? Setuju? Nanti bila keluarga kita, bila dia pun sudah bosan, dia pun dah tak marah lagi dah, dia dah cool down. Bila dah cool down, apa kita buat? Kita sentiasa tunjuk contoh yang baik. Lagi dia marah, kita lagi baik. Lagi dia marah, lagi kita picit-picit kaki mak bapak kita. Lagi dia marah, lagi kita sapu rumah kita. Lagi dia marah, lagi kita pergi cuci pinggan mangkuk. Dulu sebelum masuk Islam tak pernah buat pun. Sekarang kita tunjuk perubahan diri. Kemudian kita tengok ada waktu yang bagus, yang baik. Kita jumpa mak bapak kita, kita peluk dia, kita kata sayang mak. Kalau saya ada buat salah atau silap apa-apa, saya minta maaf. Apa dia akan rasa? Dia sejuk hati. Okey? Mak, saya dah masuk Islam dah setahun dah. Dalam setahun ini, apa yang saya buat benda tak bagus? Tolong bagi tahu. Saya perbaiki diri saya balik. Saya dah 6 bulan dah masuk Islam, mak. Dalam 6 bulan ini, apa benda yang mak tengok dalam diri saya yang tak bagus? Tolong bagi tahu. Saya betulkan balik diri saya. Lepas tu mak bapak kita akan mula fikir balik, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tapi bertambah elok adalah. Habis tu kenapa mak marah saya? You see the point? Dan mak bapak kita, depan kita dia marah kita kan? Tapi di belakang kita, dia jumpakan kawan lain, dia kata, anakku sejak masuk Islam, dia baiklah. Tak macam dulu, dia puji kita balik. Sound familiar? Okey, itu tips yang pertama. Yang kedua, bila keluarga kita masih belum lagi beragama Islam, masih lagi menyembah dalam agama-agama yang lain, jangan hina kepercayaan mereka. Boleh faham? Jangan hina. Surah An'am, surah nombor 6, ayat nombor 108. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, jangan kamu mencerca. Apa arti mencerca? Menghina, memaki. Apa yang mereka sembah selain dari Allah. Nescaya mereka mungkin kembali mencerca Allah dengan melampaui batas. Boleh faham? Dan dalam kalau kita nak bincang tentang agama, apakah formula dia? Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 64. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum alla nabuda illallah. Yang bermaksud, katakan kepada ahli kitab, ta'alau, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Apakah persamaan yang kita nak cari? Allah nabuda illallah, yang bermaksud tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Boleh faham ke? Clear? Okey. Sekarang Allah suruh kita cari persamaan atau perbezaan? Persamaan. Kalau kita bincang dengan keluarga kita perbezaan, apa akan berlaku? Apa yang berlaku? Bergaduh, konflik. Tapi kalau cerita persamaan, harmoni. Persamaan apa yang kita nak cari? Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Soalan, adakah semua agama sama?
Tidak. Semua agama tak sama. Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 19. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 85. Kalau siapa-siapa memilih agama selain dari Islam, tidak akan diredai oleh Allah. Semua agama tak sama, tetapi ada nilai-nilai persamaan dan juga ada perbezaan. So kita fokus pada persamaan. Boleh faham ke? Allah